Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Apa khabar anda semua sidang penonton? Anda bersama saya Imam Muda Aran. Hari ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan semua beberapa perkara yang berkait dengan alam kubur dan juga Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton sekalian, itu hanya 2 ayat daripada jumlah keseluruhan yang ada di dalam surah Al-Mulk, sebanyak 30 ayat. Ya. Surah Al-Mulk yang saya bacakan ini salah satu daripada surah yang boleh menjadi pendinding buat kita ataupun penyelamat apabila seseorang itu mati kemudian dikebumikan, maka dia disebut di alam kubur ataupun alam barzakh. Kita tak tahu alam kubur ni macam mana rupa, macam mana keadaannya. Ada orang tanya, Ustaz, dalam kubur nanti tu macam mana agaknya? Takut ke tidak? Gelap ke terang? Kita tak pernah mati dan kita tak pernah masuk pun di dalam kubur tersebut, kecuali orang yang zaman saya kecil-kecil dulu, saya pernah ikut konvoi Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Dia pergi ke satu negeri dalam negara kita ni. Setiap orang yang ikut konvoi ni tadi, kalau nak rasa duduk dalam liang lahat, silakan. Rupanya ada disediakan satu liang lahat yang dalamnya 7 kaki, lebarnya 3 kaki. Masuklah kat situ. Tak lama pun, 2-3 minit je. Jadi saya pernah duduk sekali. Kan? Ya Allah, waktu tu hanya Tuhan sahaja yang tahu. Bila kita dimasukkan dalam liang lahat, ada pula pintu menutup, tak ada seorang pun yang bersama-sama dengan kita. Kita rasa memang cukup-cukup takut, tuan-tuan dan puan-puan semua. Baik, itu pengalaman saya lah. Anda semua wallahu alam. Jadi kalau ada orang tanya dalam kubur takut ke tidak, kita boleh cuba, boleh test sendiri, dan kita akan tahu macam mana perasaan apabila berada seorang-seorang di dalam kubur. Tapi alam kubur ini sebenarnya di dalam Al-Quran pun dah disebut. Rasulullah SAW pun bercerita tentang alam kubur, di mana riwayat Al-Bara' bin Azib dicerita pada satu hari kami membawa jenazah sahabat Al-Ansar. Ada di kalangan sahabat, di kalangan Ansar, satu ketika dahulu meninggal dunia, lalu nak dikebumikan. Waktu ni jenazah ni duduklah, letak dekat tepi dulu sebelum dimasukkan ke dalam liang lahat. Waktu itulah kata para sahabat, mereka duduk bertafakur seolah macam ada burung atas kepala masing-masing, nak bagi tahu bahawa keadaan itu sunyi sepi. Waktu itulah Rasulullah SAW mengangais dengan tangannya. Rasulullah SAW kata dekat sahabat, mintalah berlindung kepada Allah Ta'ala daripada azab ataupun seksa kubur. 3 kali dia ulang ayat ni. Kan? Menunjukkan kubur ini sangat dahsyat, sangat ngeri. Hadis tu panjang sebenarnya, tuan-tuan. Lalu Rasulullah SAW sambung lagi sabdaannya, yang ceritanya lebih kurang begini. Kan?
Kalau yang meninggal dunia ni seorang yang mukmin, orang yang soleh, banyak buat baik waktu hidupnya, maka malaikat akan turun sebelum nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Ya, malaikat yang bercahaya seperti matahari, ya, membawa kain kafan yang semerbak harum, ya. Lalu perlahan-lahan nyawanya ditarik oleh malaikat maut, dan daripada kisah tersebut dapat kita tahu bahawa orang ini dia punya kematiannya ibarat husnul khatimah, kematian yang baik. Itu orang yang beriman, orang yang Islam yang beriman. Bila kita sebut Islam, ya, ada dua kategori. Satu, Islam mungkin pada nama sahaja. Macam kita kan, ada ramai orang Islam pada IC sahaja, binti, tapi dia punya hidup dia seolah tidak menggambarkan seperti orang yang beragama Islam, kan? Di sudut kebersihan tak jaga, amal ibadat semayang pun buat lebih kurang sahaja, kadang-kadang langsung tak buat, rasa dia nak buat, dia nak buat. Puasa pun sama juga, zakat, haji dan sebagainya. Itu saya kata istilah Islam pada nama. Adapun kalau orang tu dia Islam tapi dia beriman, maka dia akan bersungguh-sungguh, khususnya semayang 5 waktu yang difardukan. Dia bukan bukan sekadar dia melakukan solat tersebut, tetapi dia ada inisiatif ataupun apa kita sebut, ya, usaha dia macam mana nak membuat, ya, mendirikan semayang seperti mana, sama seperti Rasulullah SAW melaksanakan solat. Sebab dia ikut, ya, hadis yang Nabi SAW sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah seperti mana kamu melihat aku solat. Baik, jadi dia akan belajar, ya, dia akan bertalaki. Bila dia dah tahu macam mana keadaan, lalu dia sempurnakan solat dia seperti mana yang ajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semayang dia tu akan khusyuk lah. Tak adalah dia nak main-main ataupun sambil semayang fikiran dia ingat benda keduniaan. Ini. Okey. Dan di sudut Al-Quran pula sebagai contoh, ya, orang yang Islam dan beriman. Al-Quran ni bukan setakat dia boleh baca berpandukan apa yang dia belajar waktu kecil-kecil dulu, kan, alif, ba, ta, a, i, u dan sebagainya. Dia tidak berhenti setakat itu saja. Tapi bila dia membesar, dia dah dewasa, dah bekerja, dah berkeluarga, dalam masa yang sama dia tetap meneruskan usaha dia untuk mempelajari ilmu berkait dengan Al-Quran. Dulu sekadar boleh baca, alhamdulillah, kan. Kalau kata nak boleh baca Al-Quran tu, mungkin ramai yang boleh baca, tapi boleh baca dengan bacaan yang bertajwid, seperti mana yang Allah Ta'ala suruh kita dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil ni apa maksud dia? At-tartilu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil ini ialah kita mentajwidkan setiap huruf-huruf di dalam Al-Quran dan kita tahu mana tempat nak berhenti. Barat kita naik kenderaan lah, naik kereta pergi jalan-jalan, contoh pergi Penang, kan, nak pergi Penang, kan. Jadi kalau driver ni dia mesti tahu dekat mana R&R yang boleh dia berhenti untuk buang air, isi minyak, beli makanan, beli minuman, berehat, semayang dan sebagainya. Macam tu lah dengan kita baca Al-Quran, ya. Baca Al-Quran ni kita mesti tahu mana tempat nak berhenti, waqaf, mana tempat nak memulakan bacaan. Dan alhamdulillah zaman sekarang ni mudah. Sebab apa saya kata mudah? Sebab zaman teknologi. Kalau zaman 90-an, 80-an dulu, kan, seingat saya lah, Al-Quran ni ada dijual macam-macam saiz kecil, sederhana, besar. Kenalah masuk dalam poket. Ni kalau tak muat dalam poket atas ni, kenalah mengendong kulu ke hilir, pegang je kuat, sebab tak ada teknologi. Sekarang ni alhamdulillah, dengan alat ni tuan-tuan dan puan semua, kita boleh baca Al-Quran dengan mudah. Ya, buka, ada aplikasi Al-Quran dalam dia, bacalah. Ini kelebihan. Ini antara, ya, teknologi yang ada zaman sekarang ini. Benarlah seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam awal juzuk yang ke-14,
Ya, surah Hijr ayat yang ke-19, ayat yang ke-9, minta maaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memeliharanya, kami yang akan menjaganya. Ayat 9 ni tuan-tuan dan puan-puan semua cukup memberi kesan kepada kita, mana janji Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa betul. Sebab apa? Kalau kita tengok kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang Allah Taala turunkan kepada nabi-nabi yang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab-kitab dahulu kala ni kan, tak kisahlah Taurat, Zabur, Injil, Suhuf dan sebagainya itu, tidak ada satu pun yang hari ni, kalaupun ada orang kata, oh inilah kitab Taurat yang Allah Ta'ala turunkan sebelum ni, kita tanya dia balik, ya, kamu pasti tak, sure tak Al-Quran ni memang datangnya daripada Allah Ta'ala 100% asli? Tak ada seorang pun yang berani untuk menyatakan bahawa itu adalah yang asli. Dia berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca hari ni kan, sebab Allah Ta'ala dah berjanji dalam ayat 9 yang saya baca tadi, Allah Ta'ala yang turunkan Al-Quran, dia juga yang akan memeliharanya. Macam mana cara Allah Ta'ala pelihara tu, banyak kaedah tuan-tuan dan puan-puan semua, sidang penonton yang saya kasih sekalian. Okey, antaranya macam zaman kita hari ni, rupanya antara Allah Ta'ala pelihara Al-Quran ni dengan adanya teknologi yang canggih. Sebagai contoh kan, kalau dulu sekadar mushaf, sekadar kita buka Al-Quran baca, zaman sekarang ni ya, buka Al-Quran siap ada pen lagi. Dekat pen tu kita tekan butang, kemudian kita lalukan atas ayat apa kita nak baca, tekan bacaan ni tadi, keluarlah suara untuk ajar kepada masyarakat tu macam mana kaedah bacaan. Ya, mana mungkin orang ni dia tak sempat untuk berjumpa guru, bertalaki secara berdepan kan, ataupun dia dah berguru dah, tapi bila balik rumah lupa pula. Ini biasalah kan, dalam kelas faham lah ke, bila balik rumah buka balik, Allah, lupa macam mana baca ni tadi. Jadi daripada pen tadi boleh, ni alat untuk membantu sebenarnya. Tapi janganlah pergi ikut 100% belajar 100% daripada A sampai Z tanpa berguru. Ini salah kaedah kan. Kaedah yang paling tepat ialah kita bertalaki, terutamanya Al-Quran. Mesti ada sanad. Dengan siapa guru kita belajar, guru tersebut dengan siapa guru dia. Sebab tu kebiasaannya ya, orang yang bertalaki ni dia ada buku sanadnya, bersambung sehinggalah para sahabat sambung kepada Rasulullah SAW, an Sayyidina Jibril AS, an Allah Azza wa Jalla. Itu penting sanad. Itu kelebihan sanad yang ada dalam agama Islam ni. Jadi orang tak boleh nak kelentong, orang tak boleh nak tipu dan sebagainya. Sebab bila tengok rantaian sanad tu, dia tahu dah, ini kenapa lain dia punya cabang ni, ni guru mana ni kan, siapa dia ni, tak kenal pun nama ni, atau adakah dia buat-buat sahaja rantaian sanad ni. Itu boleh detect benda ni. Okey, jadi berguru tu penting. Tapi alat yang ada untuk hari ni memudahkan kita untuk ulang kaji. Kalau sebelum ni pen tersebut kan, dalam tu ada berapa banyak senarai bacaan-bacaan. Kita pilih sahaja lagu apa kita nak. Rasa-rasa macam nak belajar, nak dengar bacaan Syekh Sa'ad Ghamidi kan, kita pun tekan button nombor berapa, nombor 1. Nombor 1 ni Syekh Sa'id Al-Ghamidi kan. Lalu kan atas perkataan ayat yang pertama surah Al-Fatihah sebagai contoh ya, bacalah surah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Sampailah ayat yang ketujuh dalam surah Al-Fatihah muka surat yang pertama. Mudah. Jadi kalau lupa, rujuk balik, dengar balik. Sama macam mana yang belajar dengan guru tadi, untuk ulang kaji sebagai contoh. Okey, itu sebagai pemudah cara kita lah. Itu zaman dulu kan. Yang terbaru ni pula, dengan teknologi yang ada hari ni, muncul pula ya,
penting Al-Quran. Ingatkan aplikasi apa benda? Rupa-rupanya untuk kita faham ya perkataan-perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Belajar, maknanya daripada aplikasi tersebut kita boleh belajar ya. Satu hari berapa patah perkataan kita nak tahu. Kalau selama ni daripada kecil sampai ke besar, ada orang daripada kecil sampai ke tua, sampai ke pencen, tak pernah faham maksud lafaz Bismillahirrahmanirrahim satu ayat tu. Bayangkan berpuluh tahun hidup tak pernah nak tahu maksud. Apatah lagi untuk dia tahu maksud keseluruhan ayat dalam surah Al-Fatihah. Jauh sama sekali keseluruhan ayat Al-Quran yang jumlahnya ada 6,236 ayat kesemuanya. Ya. Jadi dengan ada aplikasi ni, teknologi AI ni, artificial intelligence ni kan, dia memudahkan kita untuk faham perkataan-perkataan di dalam Al-Quran. Baik. Dan hasilnya ya, kita dapat tahu bahawa ayat-ayat di dalam Al-Quran ini banyak ayat yang berulang-ulang. Kita ambil contoh ni lah. Kita ambil contoh dalam surah Ar-Rahman. Kan dalam tu ada banyak ayat. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dalam surah Ar-Rahman ke surat 531 kan ya. Berapa kali dia ulang ya? 30 kali lebih kurang dia ulang ayat tersebut. Jadi itu antara contoh. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Ini memang benar. Ya, kalau kita belajar perkataan-perkataan ini ya, hasilnya kita akan tahu 80% daripada keseluruhan jumlah 6,236 ayat yang ada di dalam Al-Quran, yang dalamnya terkandung 30 juzuk dan 114 surah. Baik. Jadi teknologi yang ada ni perlu dimanfaatkan kan? Perlu kita manfaatkan. Sebab itu tuan-tuan dan puan semua ya, apabila orang yang berumur, khususnya warga emas lah, macam saya sendiri, ramai anak-anak murid saya di kalangan warga emas, orang yang dah berumur, orang dah pencen. Ada yang satu benda dia tak tahu, apa pun dia tak tahu. Jadi dia tanya macam mana saya nak mula belajar ni Ustaz? Kan? Macam mana nak mula belajar? Saya kata boleh, tak ada masalah. Dia kata nak mula daripada Iqra ke ataupun Muqaddam ke macam zaman dulu-dulu. Saya kata kalau mula daripada Iqra ataupun Muqaddam ni mungkin dia ambil masa yang panjang, lambat kan. Tengah baca Iqra tiba-tiba meninggal pula nanti kan. Dah tak sempat nak baca Al-Quran. Jadi kita terus skip pergi kepada surah Al-Fatihah. Sebenarnya kaedah ni dia ajar oleh almarhum tuan guru saya juga waktu saya kecil-kecil dahulu. Ya. Bila saya tengok yang tua-tua, yang berusia, bila dia datang jumpa tuan guru, dia nak belajar Al-Quran, dia mula daripada mana tuan-tuan? Muka surat yang pertama, iaitu surah Al-Fatihah. Nama pun Fatihatul Kitab, pembuka kitab, pembuka Al-Quran, intro. Bila kita buka Al-Quran kan, mushaf tu, buka muka surat yang pertama, sebelah kanan kita akan jumpa surah Al-Fatihah. Masuk muka surat yang kedua, baru kita jumpa surah yang kedua, surah Al-Baqarah. Kan? Sebelum itu, mungkin ada pula yang bertanya, warga emas ni kan, dia tanya, Ustaz, yang saya tahu, yang saya belajar dulu, ayat mula-mula yang turun kepada Nabi SAW ialah surah Al-Alaq. Macam mana makcik boleh tahu pula? Dekat masjid, dekat surau, ya, ustaz-ustaz bagi kuliah, dia bagi tahu. Betul lah fakta tu. Tapi kenapa bila kita buka Al-Quran, yang muncul bukan surah Al-Alaq, bukannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Apa sebab? Apa punca dia? Kenapa dia letak yang pertama tu surah Al-Fatihah? Ini juga satu ilmu. Kan apabila kita mempelajari ilmu berkait dengan Al-Quran, kita akan tahu ya, susunan yang ada di dalam Al-Quran ini
Dianya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berpandukan wahyu. Dia bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi SAW suruh para sahabat susun ayat-ayat ni ikut seperti mana yang telah diwahyukan. Ni walaupun surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 tu yang mula-mula diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak diletakkan di muka surat yang pertama. Sebaliknya diletakkan di muka surat yang belakang pada juzuk yang ke-30, hujung dah. Kan? Fatihah pula depan sekali. Lepas tu Al-Baqarah, tu Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, begitulah sampai surah yang ke-114. Ya. Jadi susunan ni sebenarnya tak boleh ikut suka hati. Orang kampung saya kata jangan pokok dek kau yang letak suka hati kau. Ya. Tak boleh ikut suka hati kita. Nabi SAW sendiri pun tak boleh untuk menentukan kat mana surah ni letak. Sebaliknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berpandukan wahyu yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Dia telah ditetapkan. Nabi hanya arahkan sahaja. Kan? Nabi SAW di kalangan sahabat pada waktu itu ada lebih kurang 40 orang sahabat yang ditugaskan untuk menulis, mencatat ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada baginda Nabi SAW. Bayangkan 40 orang tukang catat. Maknanya antara kaedah untuk belajar tuan-tuan dan puan semua, nak tak nak memang kita kena salin. Salin tu satu ilmu untuk menguatkan ingatan. Tapi dengan adanya teknologi hari ni seperti Ting Al-Quran ni kan, dia tak payah susah-susah makcik-pakcik nak salin lagi dah. Dia buka je telefon, tekan. Kan? Kena belilah ya, aplikasi ni. Setakat berapa? 200 lebih kan? 200 lebih ya? Agasan 300 lebih. RM200 lebih ni pakai seumur hidup tuan-tuan dan puan semua. Kalau tanya saya lah, sangat-sangat berbaloi, sangat bermanfaat kalau dibandingkan dengan benda-benda lain yang boleh kita buat. Ibu-ibu, akak-akak, acik-acik renovate dapur rumah berapa ribu habis. Tak ada 10,000 tak payah nak renovate. Itu sebagai contoh kan. Ni abang-abang yang kaki kayuh basikal. Beli basikal bukan zaman macam saya kecil-kecil dulu. Mountain bike tu 1,000 tu kita rasa wih mahal habis dah tu. Ya, zaman sekarang ni orang beli basikal kurang-kurang 10,000, 20,000 tu biasa. Saya boleh dengar ayat ni, saya pun terperanjat. Biar betul basikal 20,000 lagi mahal daripada motor pula. Tapi motor lagi laju daripada basikal. Itu masalah itu kan. Ya, itu yang jadi hari ni. Dia dunia ni itulah kan, antara keperluan dan kehendak. Tak apalah, bagi yang mampu silakan. Tapi kalau beli basikal beli 10,000, takkan 200 lebih tak boleh. Ini untuk saham akhirat kita kan. Yang kita cerita di awal tadi, alam barzakh, alam kubur ni sangat mengerikan, sangat merisaukan kita kan. Sebab itu setiap hari kita disuruh supaya sebelum nak tidur baca surah Al-Mulk. Ni pendinding kita. Ya, pendinding kita daripada mendapat siksaan, azab seksa di dalam kubur. Kubur ni tuan-tuan dan puan semua, ya, kita tak tahu macam mana ngerinya keadaan kubur ni. Kalau orang beriman, alhamdulillah, yang Nabi SAW cerita di awal tadi kan. Ya, Nabi bagi tahu keadaan orang yang beriman macam mana dicabut nyawanya. Ya, kemudian dia disoal oleh 2 malaikat Munkar dan Nakir. 2 malaikat ni datang, dia tanya kita soalan. Orang kita kata soalan bocor dah. Soalan dah tahu dah. Siapa Tuhan kau, apa agama kau, siapa Nabi kau. Ni soalan bocor. Tuan-tuan dan perempuan semua memang boleh hafal sekarang, tapi boleh jawab tak waktu dalam kubur nanti? Apa yang menentukan seseorang tu boleh jawab atau tidak soalan ni? Soalan itu akan dijawab berpandukan amalan soleh yang ada pada diri seseorang. Kalau 24 jam ber-WhatsApp, ber-Facebook, ber-Instagram, TikTok dan sebagainya, macam mana kita nak jawab soalan dalam kubur nanti? Tapi kalau dia dekat dunia ni, dia leka dengan Ting Al-Quran contohnya. Hari ni belajar surah An-Nas. Oh, ini maksud dia. Esok belajar surah Al-Falaq.
lusa belajar surah Al-Ikhlas, tulat belajar surah Ad-Duha, berikutnya hari-hari dia buka. Itulah antara amalan soleh kita. Ini bagus tuan-tuan. Ini sepatutnya fardu kifayah inilah yang perlu ada dalam umat Islam. Apa dia? Dia seiring dengan zaman. Zaman sekarang ni teknologi, wujud syarikat yang wujudkan aplikasi Al-Quran ni, ini saham akhirat yang paling besar buat anda semua. Sama ada yang membangunkan aplikasi ni, yang terlibat dengan menyebarkan kebaikan ini, yang membelinya, yang beramal dengannya, inilah saham akhirat kita. Dosa kita banyak kan, pahala kita tak apa nak banyak. Sebab itu sibukkan diri dengan Al-Quran. Sebab bila teknologi ni tuan-tuan, dia jadi ghalid tu, dia jadi asyik dia jadi leka. Jadi contoh bila kita berikan kepada makcik yang umur 70, ajar dia macam mana nak pakai. Orang kata satu hari 15 minit je cik, tapi dia bantainya 5 jam. Apa banyak benar belajar. Seronoklah ustaz, kata dia. Belajar. Wah, dia jadi ghalid, dia jadi leka. Alhamdulillah. Tak apalah, leka dengan Al-Quran. Itulah yang dibuat oleh para sahabat, yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 24 jam pagi, petang, siang, malam dengan Al-Quran. Ini yang kita nak sebenarnya. Mudah-mudahan itulah Al-Quran, amalan soleh inilah yang memampukan kita untuk menjawab soalan, orang kata soalan maut, munkar dan nakir tadi. Siapa Tuhan engkau? Allahu Rabbi. Amalan soleh kita boleh menjawab soalan itu, kan? Apa agama engkau? Islam agamaku. Okay? Rasulullah SAW utusan. Semua soalan tu boleh kita jawab. Jadi memang ngeri. Alam kubur ni satu alam yang cukup menakutkan. Sebab itu kan, kalau tuan-tuan dan perempuan semua perasan, tanah-tanah kubur, tanah perkuburan yang ada dalam negara kita sebagai contoh. Kenapa kalau seseorang tu dia ni orang biasa, orang awam sebagai contoh, rakyat marahin biasa, kenapa dia punya kuburnya diasingkan? Berbeza dengan orang-orang yang soleh, alim ulama sebagai contoh, kan, tuan-tuan guru. Kenapa tuan-tuan guru punya makam ni dia diasingkan? Antara dua sebab lah. Yang pertama, alim ulama, orang-orang yang soleh ni, dia tak nak bila dia masuk dalam kubur nanti, dia berjiran dengan siapa? Dia berjiran dengan orang yang jahat, orang yang tidak membuat banyak amalan yang soleh. Rupanya kita hidup berjiran ni bukan dekat dunia saja kita nak jiran yang baik. Dalam kubur pun kita kalau boleh nak jiran yang baik. Atau alim ulama tu antara satunya. Dia tak nak berjiran dengan orang yang banyak membuat dosa dan maksiat. Mana bila dia kena balon, dia kena belasah, kena pukul dalam kubur tu, akan mengganggu jiran dia lain. Itu satu. Yang kedua, sama ada kalau dia berjiran dengan orang biasa ni, ataupun dia sendiri, orang yang alim ni sendiri, dia sendiri akan dia azab, diseksa di dalam kubur nanti. Memanglah sebab dia alim, dia ada ilmu, dia tahu, dia belajar. Tapi kenapa dia tak amalkan? Ini saya sangat takutlah tuan-tuan dan puan semua. Kami yang belajar ilmu agama ni, ya Allah. Sebab tu bila nak sebut ni kan, bila nak menyampaikan ni, bila balik rumah tu menung balik. Macam mana dah aku dah ajar dekat jemaah ni, dekat anak-anak murid, tapi aku sendiri ni tak mampu nak buat semua ni. Minta ampun, ya Allah, ampunkanlah aku. Kita takut kita terkena istilah cakap tak serupa bikin. Ustaz ni suruh sekian, tapi dia tak buat pun, na'udzubillah min zalik. Ini yang kita takut. Okey? Dia antara dua tadi. Jadi kalaulah orang yang alim ni, dia tidak beramal dengan ilmu dia, maka dia akan diazab di dalam kubur. Kesian pula dekat orang awam ni tadi. Mungkin orang awam tu dia biasa-biasa je, dia belajar Al-Quran, dia solat, puasa dan sebagainya, tapi dia orang yang baik, kan? Tak pasal-pasal dia pula terganggu dengan berjiran dengan orang alim yang tidak beramal tadi. Letihlah hari-hari, kan, hari-hari dengar orang kena seksa. Azab kubur ni memang betul. Baru-baru ni tuan-tuan dan puan semua, saya berprogram. Ada satu program ni,
berforum lah. Dalam forum tu seorang ustazah, seorang ahli panel bersama saya, dia cerita tentang apa tu. Dia kata dia dulu bersekolah di sekolah Hishamuddin di Kelang. Setiap kali masuknya bulan Ramadan, katanya ada satu kawasan tanah kubur berhadapan dengan sekolah ni tadi. Kubur tersebut akan bercahaya sepanjang bulan Ramadan. Sebulan tu keluar cahaya daripada kubur. Jadi pelajar-pelajar sekolah ni berebut-rebut nak tengok. Masuk Ramadan ni tahu dah kubur ni confirm akan bercahaya, kan? Jadi bila pelajar tanya dekat ustaz dan ustazah, tenaga pengajar di sekolah tersebut, tanya, "Ustaz, ustazah, kenapa ada kubur tu dia keluar cahaya?" Lalu jawapan tenaga pengajar di sekolah tersebut, dia kata apa? "Oh, kubur tu ialah kubur seorang hamba Allah yang telah mewakafkan tanah milik dia untuk dijadikan sekolah dan tanah perkuburan orang Islam." Subhanallah, hebat. Dia ada tanah yang luas, saya tak tahu berapa ekar, 3 ekar ke 4 ekar. Dia wakafkan ke semua tanah tu untuk buat sekolah dan untuk tanah perkuburan orang Islam. Tengok dekat dunia lagi Allah Ta'ala dah tunjukkan, setiap kali masuk bulan Ramadan, lalu kubur dia bercahaya. Dia ringkaskan cerita, bila pelajar sekolah ni buat reunion, orang kata alumni bekas belajar. Salah seorang pelajar tu merupakan peguam bahagian hartanah ni. Dia cari, dia jumpa. Tahulah dia siapakah penghuni kubur tersebut. Seorang perempuan rupa-rupanya. Seorang perempuan, dan dia wakafkan tanah tu untuk sekolah dan juga tanah perkuburan. Jadi tuan-tuan dan puan semua, bila kita sebut tentang wakaf ni, dia sangat luas. Dia bukan sekadar sedekah biasa, dia bukan sekadar hadiah biasa, tapi bila kita kata tentang wakaf, memang perkara yang sangat besar, tuan-tuan. Aplikasi Think Al-Quran ni, boleh kita niatkan kita nak wakafkan kepada siapa kita nak beri. Tekan beli satu, saya wakafkan ni dekat isteri saya. Pakai di aplikasi tadi. Kita beli, orang lain yang pakai. Dia belajar, dia tahu setiap pahala yang dia dapat tu tadi, dia dapat, kita pun sama juga akan dapat pahala tersebut. Beli, bagi ahli keluarga pakai, kan? Beli, bagi mak dan ayah pakai. Ni orang muda khususnya, kan? Kita apa kebaikan kita buat kat mak ayah kita, kadang-kadang sampai dia lupa mak ayah dia, kan? Beli, ajar, biar mak ayah ni pakai. Sebab biasanya orang-orang warga emas ni lah, mak-mak, ayah-ayah, acik-acik, atuk, nenek ni lah yang rajin untuk beramal, untuk beribadat. Semayang tak tinggal, tambah semayang sunat, baca Al-Quran pagi, petang, siang, malam. Kita ni yang tak apa nak rajin ni, kita dapat saham daripada situ lah. Wakaf, saya kata tadi, wakaf ni memang peranan dia sangat besar. Seperti mana yang berlaku di zaman para sahabat dahulu. Abu Talhah sebagai contoh, kan, bila turun ayat 92 surah Ali Imran, tu awal juzuk, yang keempat, tentang kesempurnaan iman. Kebajikan kita ni tak akan sempurna selagi kita tidak berikan apa yang kita sayang. Itu sebablah Abu Talhah, dia sedekahkan kebun kurmanya untuk umat Islam. Barulah dia kategori orang yang betul-betul sempurna dia punya iman dia. Okey? Kita tak mampu nak bagi semua, bagi setakat apa yang kita mampu. Baik, saya sambung lagi, Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat 9 surah Hijr yang saya bacakan sebelum ini berkait dengan Allah Ta'ala memelihara Al-Quran. Zaman sahabat dahulu, kan, zaman Nabi dulu, tak ada Al-Quran macam hari ni. Tidak ada sebuah mushaf, tak ada. Habis macam mana Allah Ta'ala pelihara Al-Quran? Dengan kaedah Al-Quran itu ada di dalam dada
para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu bila Nabi baca je, dia orang belajar, dia orang dengar, kemudian dia orang hafal. Dapat wahyunya, baca lagi, kemudian sahabat ni tadi dengar, kemudian dia hafal, dia ingat ayat-ayat Al-Quran tersebut. Okey? Begitulah kaedah dia. Maknanya di zaman Rasulullah SAW dikumpulkan Al-Quran itu dengan kaedah hafalan terutamanya. Dalam masa yang sama, Al-Quran ini ditulis juga oleh lebih kurang 40 orang para sahabat, ya, yang diketuai oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Dah dengar namanya? Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Dia ni ketua jurutulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yang menyalin ayat tadi. Soalan dia orang ni tulis atas apa? Zaman tu mana ada kertas A4, pen, pensel macam kita hari ni. Zaman itu mereka, ya, dalam sejarah pengumpulan Al-Quran diceritakan bahawa para sahabatnya dia menyalin ayat-ayat Al-Quran atas apa sahaja yang boleh ditulis. Jumpa tulang belulang, tulis. Jumpa batu, tulis. Kan? Pelepah tamar dan sebagainya, kulit-kulit binatang, tulis atas tu. Bayangkan betapa susahnya mereka, tuan-tuan. Ya. Kalaulah satu ayat atas satu pelepah tamar, kalau 6,236 ayat, 6,000 pelepah tamar nak pikul balik rumah ni, mana nak simpan? Mana muat, kan? Berat. Sekarang ni mudah. Ya. Dalam gadget ni dah ada 30 juzuk. Ya Allah. Tinggal lagi nak buka, nak belajar, nak baca je. Aplikasi yang ajar kita macam mana nak faham lagi canggih, tuan-tuan. Kalau para sahabat hidup zaman ni lah, saya tak dapat nak bayangkan macam mana mereka gila dengan Al-Quran ni. Sebab tu kebiasaan mereka ni, dia biasa khatam. Seminggu sekali khatam, seminggu 6 hari sekali khatam. Setiap tu ada. Sehingga kan sehari sekali khatam tu pun ada juga, kan? Sehingga kan lagi yang paling dahsyat, contohnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia khatam satu rakaat solat 30 juzuk. Satu rakaat 30 juzuk. Begitu juga ada seorang lagi sahabat pun buat perkara yang sama. Tak silap saya, Jabir bin Abdullah. Satu rakaat 30 juzuk. Kita boleh juga buat, tapi kita baca 3 kul lah. Qul huwallahu ahad, baca 3 kali. Khatam dah Ustaz. Itu tak main lah, tuan-tuan. Itu tak cik lah, ya. Itu mengelak nama. Itu kelebihan surah Al-Ikhlas, kan? Surah Al-Ikhlas ni kalau sekali kita baca, ibarat 1/3 daripada Al-Quran. Baca 2 kali, tambah 1 lagi per 3. Baca 3 kali, tambah 1 lagi. Maknanya ibarat 30 juzuk lah. Tapi tetap tak sama dengan orang yang baca sehingga khatam daripada mula sampai habis. Okey? Begitulah dahsyatnya mereka dengan Al-Quran. Lepas tu bila ditanya dengan orang yang berusia khususnya, bolehkah saya belajar Al-Quran? Apa tidaknya boleh, kan? Kalau zaman Nabi dulu, mereka ni buta huruf, masyarakat yang ummi, membaca tak reti, menulis pun tak reti. Habis macam mana dia hafal? Dia belajar melalui pendengaran, ya. Jadi aplikasi Think Al-Quran ni, kan ada ayat tu boleh juga kita tekan button, dia bacakan. Jadi mana yang tak reti baca, tak reti baca Jawi, tak reti baca Arab, boleh melalui pendengaran sahaja. Ada banyak kisah tentang orang yang berusia yang belajar Al-Quran ni. Kalau tak silap saya lah, ada satu buku yang dikarang oleh Tuan Guru Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dalam buku kisah-kisah orang yang mempelajari Al-Quran, ini sebuah kisah di negara Arab, salah satu dia. Umur dia dah banyak, tak silap saya 80. Ada satu orang Arab, pakcik tua ni, umur 80. Dia datang ke masjid. Dia datang masjid, sementara nak tunggu masuknya waktu solat ni, dia tengok ada seorang lelaki muda duduk dekat tiang baca Al-Quran, sangat fasih, siap hafal lagi. Lalu jealous lah orang tua ni tadi tengok, kan best kalau aku boleh baca Al-Quran macam dia, kan?
Lalu orang tua ni telefon, jumpalah pemuda tersebut. Dia tanya, wahai orang muda, saya ni tua dah, tapi tak reti langsung baca Al-Quran ni. Macam mana saya ni dah buta huruf katanya, tak reti membaca, tak reti menulis. Boleh ke saya baca Al-Quran macam mana anak muda ni baca? Kata orang muda tu, boleh pakcik, tak ada masalah. Baca ke macam mana cara dia? Saya akan susun jadual pakcik. Setiap hari akan ada orang yang tolong ajarkan Al-Quran kepada pakcik melalui pendengaran sahaja. Maknanya dalam seminggu ada 7 hari, 1 hari seorang guru. Dia kata 7 hari 7 orang lah. Dia carilah jemaah dalam masjid tu untuk bantu orang tua ni tadi. 1 hari seorang, 1 hari seorang. Ikutlah berapa minit dia nak ambil masa kan. Macam tu berterusan keadaan ni. Kalau tak silap berapa tahun, 5 tahun ke, lebih kurang 5 tahun. Lah umur dah banyak. Lalu meninggallah pakcik tua ni tadi. Apa kesudahan kisah dia tu? Orang yang hari-hari ajar pakcik yang butuh huruf ni baca Al-Quran, melalui dia bacakan ayat, pakcik tu ikut dengar, hafal. Sebelum dia menghembuskan nafas dia yang terakhir, sebelum dia meninggal dunia, dia telah berjaya menghafaz separuh daripada Al-Quran. Ini orang buta huruf. Kita ni, tuan-tuan dan perempuan, pakcik, makcik, atuk, nenek yang ada kat rumah tu, kan, bukan takat buta huruf. Buka surat khabar NSTP tu selamba dia je baca, faham, siap galak-galak lagi tu. Maknanya kita hari ni boleh membaca, boleh menulis. Sepatutnya lebih banyaklah kita boleh tahu daripada kisah tersebut, kan? 5 tahun boleh hafal separuh daripada Al-Quran, tapi dengan kesungguhan yang betul-betul lah. Bersungguh dia belajar. Alhamdulillah. Itu salah satu motivasi. Mana melalui pendengaran. Tapi zaman tu tak ada gadget. Saya yakin kalau zaman tu adalah telefon macam kita hari ni, nescaya kan orang muda tadi dia akan show dekat pakcik. Pakcik, tak payah susah pakcik. Pakcik datang masjid ni mungkin ada masanya boleh belajar daripada ustaz. Tapi kalau pakcik balik rumah nanti, pakcik tekan ni, buka ni, pakcik dengar ya. Tekan button ni, dengar. Hari-hari dengar. Dengar sampailah tidur. Esok macam tu juga. Hari-hari pusing. Itu dengan ada teknologi ni, tuan-tuan dan semua, fardu kifayah ni buat oleh umat Islam ni, ini sangat memudahkan kita. Inilah saham akhirat. Okey, amalan yang soleh. Dan kita yakin pakcik tersebut walaupun 5 tahun ambil masa, 80 tahun tu macam tak ada apa, kosong. Tambah 5 tahun saja cukup. InsyaAllah dalam alam barzakh nanti, ya, dia terselamat daripada seksaan kubur. Sebab apa? Amalan soleh yang dibawa masuk ke dalam kubur itu nanti, tuan-tuan dan puan semua. Baik. Kemudian kaedah macam mana Al-Quran itu dipelihara oleh Allah Ta'ala tu zaman Nabi SAW, zaman para sahabat. Wafatlah Rasulullah SAW, Nabi dah tak ada. Naik khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq. Okay? Tengok. Inilah bermulanya, ya, pengumpulan Al-Quran untuk kali yang kedua. Kali yang pertama zaman Nabi dengan dihafal dan ditulis. Ditakdirkan Allah Ta'ala di zaman Abu Bakar As-Siddiq ini berlaku peperangan tau. Peperangan terhadap umat Islam yang enggan membayar zakat, ya. Mana bila khalifah kata, okey dah cukup, ya, genap 1 haul, kan, 1 tempoh ni kena bayar zakat. Tiba-tiba ada di kalangan umat Islam waktu tak nak bayar zakat. Khalifah pun bagi warning, sila bayar zakat. Kalau tak bayar, ya, kami ambil tindakan. Buat tak tahu juga. Last kali diperangilah kaum tadi. Orang Islam sendiri bertempurlah, berperang. Nama perang tu Mauqi'ah Yamamah, ya, peperangan memerangi umat Islam yang enggan bayar zakat. Sebab zakat ni wajib, kan, sampai masa cukup, ya, berapa nisab dia, maka wajib untuk kita keluarkan. Okey. Dalam peperangan tersebut dikatakan 70 orang sahabat yang hafal Al-Quran mati syahid. 70 ni ramai lah, kan, ramai. Melihat keadaan ni, lalu
Umar Al-Khattab waktu tu dia jadi risau, bimbang. Lalu dia jumpa Khalifah Abu Bakar Siddiq, dia bagi cadangan. Dia kata, wahai Khalifah, lepas ni kalau ada siri peperangan macam ni lagi, habislah yang hafal Quran ni. Hilang, silap-silap, hilang Al-Quran nanti. Hilang Al-Quran. Lalu dia mencadangkan, apa kata kita kumpulkan Al-Quran. Mula-mula Bakar Siddiq tak berani nak buat, sebab dia kata Nabi tak pernah buat benda ni dulu. Tak pernah Nabi arahkan macam ni. Setelah bermesyuarat, dibentangkan hujah, akhirnya Khalifah bersetuju untuk dikumpulkan Al-Quran. Inilah pengumpulan Al-Quran kali yang kedua. Sekali lagi dipanggil Zaid bin Sabit, yang ketua jurutulis wahyu ni, kau kumpulkan balik semua Al-Quran ni daripada sumber mana, kan? Kumpulkan Al-Quran. Sekali lagi disalin. Salin ke semuanya, lengkap, simpan. Khalifah pegang, simpan. Dia belum dibukukan lagi. Dia jadi helaian demi helaian. Macam kata A4 tu lebih kurang. Simpan. Ya, suhuf nama dia. Kemudian ya, berpindah pula kepada Khalifah yang kedua, Umar Al-Khattab. Kemudian berpindah pula Khalifah yang ketiga, Uthman bin Affan. Waktu inilah baru dibukukan Al-Quran tersebut. Ya. Waktu tu dah bergaduh dah. Islam dah ramai. Dah ramai masuk Islam. Sama ada orang Arab ataupun yang bukan Arab. Yang bukan Arab ni ajam lah, macam kita ajam. Kan orang Arab kalau zaman sekarang ni, bangsa Arab ada 400 juta orang daripada 1.9 bilion orang Islam. Balance tu bukan Arab, kan? Jadi bila ada Arab, ada bukan Arab, kemudian ada mazhab, ada itu, pergi ke negara orang, dengar bacaan lain macam bunyi dia ni, bid'ah ni. Dah orang tu pula dipersalahkan. Ini lain baca ni, ini bukan macam yang Nabi ajar ni. Salah dia orang baca ni. Ada saling salah menyalah, buruk-memburuk, bergaduh sampai nak berperang. Terus sekali lagi diarahkan untuk kumpulkan. Saya ringkaskan kisah. Akhirnya ya, wujudlah sebuah mushaf. Sebab itu Al-Quran yang kita baca ni, nama dia apa? Mushaf Osman. Kerana apa? Dia dibukukan sewaktu zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Itu sejarah dia, kan? Mushaf itulah yang kita guna hari ni. Tapi zaman demi zaman diperbaiki, ditambah baik. Memudahkan, tujuan dia apa? Memudahkan kita. Dulu tak ada pembahagian juzuk-juzuk ni, tuan-tuan. Siapa rajin pergi muzium kan? Muzium Al-Quran contohnya. Tengok tulisan dia pun macam-macam jenis tulisan. Tak ada pembahagian juzuk dan sebagainya. Tapi dia pemudahkan, diperbaiki untuk memudahkan umat Islam membacanya. Kan, sampai kat kita hari ni ada pula Al-Quran yang berwarna. Yang warna merah pekat ni hukumnya umat wajiblah dibaca panjang, 5 harakat, 4 harakat, contoh. Yang warna ni hukumnya mat asli, contoh. Yang ini hukumnya mat arid lis sukun kat ujung tu kan. Yang ni hukumnya mat jaiz munfasil sebagai contoh. Tengok, warna tu mudahkan. Ada pula menggunakan warna untuk tahu mana tempat berhenti. Warna ni berhenti dekat sini. Kadang-kadang orang yang tak tahu mana tempat berhenti, dia baca sampai sompot, sampai putus nafas. Dia tanya kenapa tak berhenti. Tak tahulah mana nak berhenti, susah. Sebab tu kena belajar. Jadi bila ada warna ni tahu, oh warna biru ni boleh berhenti sini, warna hijau ni berhenti sini, mulakan bacaan dekat depan sikit. Warna merah dah berhenti, teruskan bacaan. Itu namanya Al-Quran waqaf ibtida'. Okey. Mana zaman demi zaman ya, ditambah baik. Akan datang ni wallahu alam, saya tak tahu macam mana rupalah pula. Memang betul lah janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 9 surah Hijr tu saya boleh sebut, saya boleh kategorikan ya, yang mencipta aplikasi ni juga termasuk kategori orang yang ya, telah berusaha untuk merealisasikan
ayat 9 surah Hijr ni apa dia? Allah Ta'ala sebut, kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang memeliharanya. Macam mana kaedah dia? Terpulang kepada Allah SWT, ikut zaman. Di zaman kita, inilah antaranya. Dengan dia pelihara ayat Al-Quran itu, malah boleh diketahui pula maksud-maksud perkataan yang ada dalam ayat Al-Quran. Boleh memahamkan pula orang yang belajar membacanya. Bila kita belajar, bila kita dah faham, sama tak perasaan dia dengan sebelum kita faham ayat Al-Quran? Tak sama, tuan-tuan. Ya, orang yang baca Surah Khabar orang putih, contoh kan, kita belajar bahasa Inggeris daripada kecil sampai ke universiti. Tapi ada orang belajar, bila dia baca buku bahasa Inggeris, Surah Khabar bahasa Inggeris, dia boleh faham semua. Ada orang boleh faham separuh ya. Beza tak faham semua dengan faham separuh? Beza. Faham semua tu, dia syok layan sampai ulang banyak kali. Yang faham separuh ni, kadang baca separuh, boring lah. Banyak perkataan tak tahu dah, tutup buat kerja lain. Macam itulah Al-Quran. Kenapa orang kita bila baca Al-Quran sekejap je boring? Sebab tak faham. Ya. Yang bila dia faham, maka apa akan jadi? Dia akan ulang dan ulang sampai khatam. Dah khatam, dia sambung lagi, baca lagi. Okey? Dia akan jadi seronok dengan Al-Quran. Itulah yang berlaku di zaman para sahabat ataupun tabi'in ataupun tabi'un tabi'in. Mereka ni rajin membaca, mengulang baca Al-Quran sampai khatam. Malah ada di kalangan mereka, ya, Ali bin Al-Muwaffaq, kalau tak silap saya lah, ni zaman tabi'in ni. Dia baca Al-Quran khatam sehingga 10,000 kali khatam. 10,000 kali khatam ni, ya, saya buat kira-kira macam mana tu. Kalau nak dapat jumlah 10,000 kali khatam ni, orang tu dia mesti baca Al-Quran khatam setiap hari sekurang-kurang istiqamah 30 tahun. Kan satu hari ada 365 hari. Darab dengan 10 tahun. Hari-hari dia khatam macam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, baru dia akan dapat jumlah 10,000 kali khatam dan ke atas. Jadi ini dia buat oleh salafus soleh. Dia baca sehingga 10,000 kali khatam. Semua bacaan tu dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hebat, kan? Ada pula di kalangan mereka yang buat ibadah haji. Buat haji sehingga 60 kali ibadah haji. Haji ni setahun sekali dia boleh buat, tuan-tuan dan puan semua. Dia bukan macam umrah. Umrah satu hari buatlah berapa kali kan nak buat, 2-3 kali, 4 kali pun terpulang selagi boleh, kan. Haji ni setahun sekali je. Jadi di kalangan salafus soleh buat haji 60 kali buat haji, kesemua tu dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Cinta dia dekat Nabi SAW. Dia tanya kenapa? Mereka mengatakan bahawa itulah makhluk insan yang paling layak untuk menerima hadiah daripada umat dia. Kitalah umat dia, kan? Jadi Al-Quran yang kita baca, yang kita faham ni, setiap kali nak baca boleh kita niatkan, kita hadiahkan kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Disebabkan baginda lah kita hari ni Islam. Walaupun Malaysia ni jauh daripada bumi Mekah dan Madinah, tapi alhamdulillah kita lahir Islam. Kebanyakan kita orang Melayu dekat Malaysia, kan? Zurat keturunan kita Islam, alhamdulillah. Itu tanda terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kalau nak ikut dengan kaedah para sahabat, kita tak termampu kita nak khatam satu hari sekali, tak larat dah, kan? Tak mampu. Ikutlah yang bersederhana lah. Saya mengesyorkan 1 bulan sekali khatam. Itu sederhana. Ataupun tak larat juga, tak mampu Ustaz, setahun sekali boleh. Setahun sekali. Sebaiknya 2 kali. Kenapa 2 kali? Sebab tahun terakhir dalam hidup Rasulullah SAW sebelum baginda wafat, baginda telah talaki Al-Quran, menyemak bacaan baginda di hadapan malaikat Jibril alaihi salam sebanyak 2 kali khatam. Jadi aplikasi Al-Quran ni, saya
dapat cadangan tadi daripada bos Bob kita. Dia kata apa? Gunakan apps ni, buat grup dalam WhatsApp group, ulang kaji mingguan. Contoh, ini satu idea yang baik lah bagi saya. Kita boleh kumpul dalam WhatsApp group je. Okey, hari ni kita nak ulang kaji, buka aplikasi Think Al-Quran masing-masing. Ini belajar surah An-Nas, buka ulang kaji. Kan? Ini satu usaha yang cukup baik. Ambil masa lah, mungkin 3 bulan khatam, 6 bulan khatam. Itu satu perkara yang cukup baik. Selain daripada kita ulang kaji, kita boleh faham perkataan-perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Baik. Tak mampu untuk buat semua, jangan tinggal semua. Bagi yang dah berusia, khususnya warga emas, kan pepatah mengatakan better late than never. Kan? Lebih baik kita sekurang-kurangnya kita mula daripada tak mula, tak buat langsung. Ya. Tidak ada istilah terlambat bagi orang yang dah berusia. Orang muda lebih-lebih lagi lah. Time muda ni lah kita nak belajar. Ya, sebab sahabat akhirat kita, supaya kita semua terselamat daripada azab seksa di dalam kubur, khususnya di alam barzah, dan akhirnya kita dikumpulkan di sana nanti di dalam kumpulan sabiqunal awwalun, kumpulan yang terawal. Kumpulan yang terawal ni lah kumpulan VVIP Allah SWT masuk dalam syurga, asbab kita memuliakan Al-Quran. Ya, insya-Allah. Sekian sahaja dari saya, Imam Muda Aran. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang saya sampaikan, apa yang saya kongsikan pada hari ini. Yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang yang lemah tu dari diri saya, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.